Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 88. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua siapa yang dah masuk boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 87. 87? Ya, 87. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok di depan ni, mari tunjukkan. Hari ini kita masuk dengan unit yang kelima, iaitu tema yang kelima, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara muallim awak tak dengar. Jadi untuk sementara ni, muallim tutup dulu mikrofon awak. Siapa nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, hari ini kita masuk dengan tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, kita masuk dengan unit yang baru, unit 13, iaitu jadikan inspirasi. Okey, inspirasi ni maksud dia kita jadikan sebagai contoh, sebagai pemangkin semangat, motivasi untuk awak membuat sesuatu. Itu yang dimasukkan dengan inspirasi. Okey, dalam petikan ini terdapat perbualan di antara dua orang, iaitu Cikgu Rizal dan juga Zara, nama dia dalam petikan ni. Waalaikumsalam. Okey, buka buku teks muka surat 88. Siapa yang tak ada buku boleh tengok di depan, muallim tunjukkan kepada awak. Okey, tajuk dia setia kepada raja. Okey, itu tajuk dia, setia kepada raja. Okey, dalam Malaysia kita ada raja-raja Melayu sebagai raja kita yang menjaga negara kita Malaysia. Okey, yang pertama dalam petikan ni dia bagi yang pertama kesetiaan kepada raja dan negara. Yang kedua dia bagi rakyat harus setia kepada raja. Dan yang ketiga, keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah setia kepada raja dan juga negara kita. Kita mesti ada semangat kesetiaan kepada raja dan negara. Dan kita sebagai rakyat Malaysia mestilah setia kepada raja kita. Tak boleh jadi orang kata munafik, pembelok. Kalau kita setia kepada raja dan negara kita, maka keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Okey, tengok perbualan di antara mereka berdua. Okey, Zara ni dia bagi tahu cikgu dia. Selamat pagi Cikgu Rizal. Dia bagi tahu. Cikgu Rizal pun cakap, selamat pagi Zara. Apakah yang sedang kamu baca Zara? Zara pun cakap, cikgu, saya membaca tentang raja kita. Benarkah raja pemimpin negara? Ya Zara. Okey, kena ingat. Raja ni sebagai pemimpin negara kita. Ini raja kita, YDP Agung kita Malaysia. Cikgu dia berkata, ya Zara, baginda merupakan pemimpin kita. Lagipun prinsip kedua rukun negara Ustaz. Ada, ya.
Muka surat berapa tu? Muka surat 88. Lagipun prinsip kedua rukun negara ada menyatakan, okey, dalam rukun negara kita ada 5 rukun negara. Yang pertama, kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir ialah, siapa tahu? Kesopanan dan kesusilaan. Itu yang terakhir. Okey, jadi Zara, ya Zara, baginda merupakan pemimpin kita. Lagipun prinsip kedua negara ada menyatakan. Ini prinsip kedua negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi kat sini cikgu dia pun akan bagi tahu. Prinsip kedua rukun negara ada menyatakan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi cikgu Zara pun tanya, oh rakyat juga harus, ini apa? Bila kita ada raja, kita mestilah setia. Kepada raja. Betul, pandai Sofia. Oh, rakyat juga harus setia kepada raja. Inilah bukti raja kita raja berdaulat. Betul Zara, raja kita raja berdaulat. Masyarakat harus menghormati raja supaya bila kita hormat kepada raja, kita setia kepada negara kita, maka keamanan dan keharmonian dapat dipelihara. Macam awak duduk Malaysia sekarang ni, Malaysia ni negara yang aman, harmoni, tak ada peperangan apa-apa. Sebab apa? Sebab rakyat kita setia kepada raja dan negara. Sebab itulah negara kita aman, tak ada serangan peperangan apa-apa kalau nak dibandingkan dengan negara luar. Okey, setakat ni semua jelas? Okey, kalau semua jelas, buka muka surat 89. 89. Okey, mari kita baca petikan ini. Kita cuba fahami petikan ini apa yang nak disampaikan kepada kita. Okey, tajuk dia Petua Kejayaan. Petua ni bahasa mudah dia tips. Orang kata tips, cara. Langkah-langkah untuk berjaya, kejayaan, petua kejayaan. Okey, tadi Zara di perpustakaan. Dia membaca maklumat penting tentang petua kejayaan murid cemerlang. Zara ni dia ada dekat perpustakaan. Dekat perpustakaan tu dia ada poster yang menyatakan tentang petua kejayaan murid cemerlang. Macam mana orang murid cemerlang ni yang dapat banyak A, yang cemerlang, apa petua yang diorang gunakan? Okey, yang pertama dia bagi tahu, apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Okey, cara kita nak menjadi murid yang cemerlang. Yang pertama kat sini dia bagi. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Itu petua untuk kita berjaya. Yang pertama, kita kena jujur. Kita tak boleh bercakap bohong. Kita kena bercakap betul, bercakap benar, kena jujur dan menjaga tingkah laku. Tingkah laku ni cara kita, pihak kita, tingkah laku kita, perangai kita. Menjaga tingkah laku kita dalam pertuturan. Pertuturan ni maksud dalam bercakap. Pertuturan ni maksud dia bercakap. Dan juga perbuatan. Kita membuat sesuatu kerja. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Jadi awak sebagai seorang murid, awak kena ada sikap amanah ini. Apa itu sikap amanah? Kita kena bercakap jujur. Bila ayah tanya, bila mama tanya, bila guru-guru bertanya, awak kena cakap jujur, tak boleh menipu. Dan kita kena menjaga tingkah laku kita ketika bercakap dan juga membuat sesuatu perkara. Itu petua berjaya yang pertama. Okey, petua yang kedua. Okey, tadi kita kena jujur, jaga tingkah laku dalam pertuturan dan perbuatan. Ini sikap amanah. Okey, yang kedua dia bagi bijak. Okey, wah, petua ini sangat bagus. Saya perlu bijak. Bijak buat apa? Bijak mengurus diri
masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Itu kita kena bijak. Bijak mengurus diri, pandai bangun sendiri, urus badan sendiri, pandai kemas kata sendiri, dah makan pandai kemas pinggan mangkuk sendiri, dan kita kena pandai mengurus masa kita. Tak bolehlah menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Kita kena melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua inilah yang akan menjadikan kita murid yang hebat. Okey, yang ketiga dia bagi cergas. Cergas. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Saya memastikan diri sentiasa cergas, sehat. Kesihatan mental dan fizikal perlu dijaga dengan baik. Kesihatan mental ni bahasa mudah dia kesihatan dalaman awak, kesihatan dalaman awak, fikiran awak. Dan fizikal ni tubuh badan awak lah yang luar awak nampak ni. Perlu dijaga dengan baik. Murid perlu mengambil makanan seimbang. Kena jaga makanan yang seimbang. Dan juga kena bersenam. Kita kena bersenam supaya badan kita sehat. Barulah kita dapat menjadi murid yang berjaya. Kita kena bersenam, ambil makanan yang seimbang. Dan petua yang terakhir, kita perlu menjadi seorang murid yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab. Bertanggungjawab buat apa? Terhadap tugas yang diberikan. Muallim, muallimah berikan awak tugas kerja rumah, awak bertanggungjawab dan kerja awak siapkan kerja awak. Itu maksudnya. Oleh itu, tugasan yang diberikan oleh guru perlu disiapkan mengikut masa. Itulah petua untuk kita berjaya. Okey, dalam petikan ini, dia bagi ayat-ayat semua panjang. Jadi, hari ini muallim nak ajar awak macam mana awak nak catat maklumat yang panjang-panjang ni menjadi ringkas dalam peta pokok. Ini yang dipanggil peta pokok. Ya, inilah peta pokok dia. Peta pokok ini yang dimasukkan dengan peta pokok. Okey, mari muallim ajar awak cara untuk awak mencatat maklumat. Okey, nampak tak kat depan ni? Nampak. Okey, ini berdasarkan petikan dalam buku teks awak tadi. Petua untuk menjadi murid yang cemerlang. Okey, yang pertama dia bagi tadi sikap amanah. Okey, ini semua ayat panjang-panjang. Kita tak nak panjang-panjang. Kita nak jadikan dia pendek dalam bentuk peta pokok. Ini yang dimasukkan dengan peta pokok yang awak tengok dalam gambar ni. Ini yang dibagi ni. Inilah peta pokok. Kita tulis petikan yang panjang-panjang ni menjadi ringkas. Macam mana kita nak ringkaskan dia? Okey, mari muallim jawab. Okey, dalam yang pertama dia bagi, saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah. Okey, yang dia bagi perkataan merah-merah ni, awak catatkan dia ke dalam peta. Ini sebagai tajuk utama dia. Okey, tajuk utama dia petua kejayaan. Itu tajuk utama yang pertama, atas sekali kita letak petua kejayaan, tajuk dia. Okey, yang pertama dia bagi petua ada 4 semua. Yang dia merah-merahkan dalam petikan ni. Amanah, bijak, cergas dan dedikasi. Jadi kita letak je kat sini. Jadi amanah dia dah bagi. Ini amanah letak dekat sini. Bijak. Bijak letak dekat sini. Jadi yang 2 lagi. Inilah cergas dan juga dedikasi. Jadi kita masukkan kat sini. Cergas. Dan yang kedua, dedikasi. Itu petua untuk kita berjaya. Ada 4 ciri. Yang pertama kena amanah, kena bijak, kena cergas dan yang terakhir kena dedikasi. Okey, dalam amanah, apa amanah tu yang kita nak buatkan tu? Itu tajuk utama dia. Okey, amanah dia bagi sentiasa jujur, menjaga tingkah laku. Jadi yang itulah kita masukkan ke dalam petikan ini. Amanah yang pertama, petua untuk berjaya yang pertama ialah kita kena amanah. Amanah apa? Amanah dia, amanah kita kena jujur dan kita kena menjaga tingkah laku. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ada siapa yang tanya soalan?
Okey, kalau jelas. Okey, yang kedua. Petua yang kedua dia bagi bijak. Kat sini dia bagi bijak apa? Okey, apa kita nak letak kat sini jawapan dia? Bijak apa? Berdasarkan petikan yang dia bagi ni. Berdasarkan yang perenggan kedua ni. Apa? Bijak apa? Bijak mengurus diri. Pandai, betul. Bijak mengurus diri. Lagi apa lagi dalam petikan tu? Apa lagi kita nak letak? Yang panjang-panjang ni apa lagi? Idea utama dia. Apa lagi? Apa dia? Melakukan aktiviti yang berfaedah. Pandai ni. Melakukan aktiviti yang itu dia. Buat aktiviti faedah. Itu untuk poin yang kedua. Tadi panjang-panjang, ayat panjang-panjang dia bagi ni. Ni panjang-panjang dia bagi ni, kita ringkaskan dia dalam bentuk petua pokok. Okey, yang ketiga. Yang ni, cergas. Cergas apa cergas kita nak letak? Apa jawapan dia kita nak letak? Cergas apa yang cergas tu? Cergas kena buat apa tu? Kesihatan mental perlu dijaga. Kesihatan mental perlu dijaga. Lagi apa lagi? Mengambil makanan seimbang dan bersenam. Betul, pandai. Ini yang betul. Jawapan yang betul. Mengambil makanan seimbang dan juga kita kena bersenam. Makanan seimbang. Dan yang kedua, kita bersenam. Okey, yang terakhir sekali. Yang keempat ni apa nak buat? Dedikasi. Nak buat apa dedikasi tu? Berdasarkan dalam petikan ni. Kita kena buat apa? Berdasarkan petikan ni. Kita kena ni dia bagi ni bertanggungjawab. Tanggungjawab terhadap tugas. Tanggungjawab terhadap tugasan. Okey, lagi yang kedua apa lagi? Dia kata mengikut masa. Ni dia bagi masa. Oleh guru. Disiapkan mengikut Masa. Mengikut masa. Mengikut masa. Okey, setakat ni semua jelas? Semua faham? Inilah yang dimasukkan dengan peta pokok. Daripada ayat yang panjang-panjang ni, yang dibagi panjang-panjang ni, kita ringkaskan dia menjadi ringkas ke dalam bentuk peta pokok. Okey, setakat ni semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Okey, kita pun ada masa lagi 3 minit. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama doa. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.